wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin, salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajmain, wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil hukuki alaina ajmain, wa bil khusus al-alim al-alamah al-syeikh Abdul Samad Al-Falimbani wa Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali wa Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki. Syai'u lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadраtillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada kita. Pada malam ini kita masih lagi berkesempatan untuk berada di dalam rumah Allah, berada di dalam majlis yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan Raudatul Jannah, yakni taman-taman syurga. Ini sebagai satu tanda kejayaan kita mengharungi perjuangan kita di dalam bulan Ramadan yang lalu. Tanda kita berjaya, iaitulah kita dapat istiqamahkan akan segala amalan ibadah kita dan kerja buat kita, kerja akhirat kita, bukan hanya di dalam bulan Ramadan, tapi malah sampai membawa kepada luar daripada bulan Ramadan, sampailah kepada bulan-bulan yang seterusnya, seperti mana pada hari ini dan malam ini, insya-Allah. Moga-moga Allah istiqamahkan sampailah kepada nafas, hembusan nafas kita yang terakhir, sehinggalah kita mati dalam keadaan digelar sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, makalah barulah layak untuk menjadi tetamu Allah di dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok syiah yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang mungkin hadir pada malam ini. Mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini, sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita sambung kitab kita Sairus Salikin, kitab Jawi Lama, pada muka surat 9, 13 baris daripada bawah. Kalau kitab Rumi warna pink tu, muka surat 21.
Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab dan kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, talabul ilmi afdalu min salatin nafilah. Artinya, bermula menuntut ilmu itu terlebih afdal daripada berbuat sembahyang sunat. Syahdan, ketahui olehmu, hai segala orang yang menuntut ilmu kerana akhirat itu, bahawasanya segala ayat Quran dan segala hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan segala perkataan ulama dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan ilmu dan kelebihan orang yang menuntut ilmu dan kelebihan orang yang mengajarkan ilmu itu, hanya sungguhnya murad dengan ayat itu, iaitu ilmu yang memberi manfaat pada agamanya dan memberi manfaat di dalam akhirat, seperti yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Abbad dan lainnya yang telah tersebut dahulu itu. Bermula ilmu yang memberi manfaat itu seperti yang disebutkan oleh Sayyidi Abdullah Al-Haddad dahulu itu, iaitu ilmu yang tersebut di dalam Ihya Ulumuddin dan ilmu yang tersebut di dalam Arba'in Al-Usul, Arba'in Al-Usul, dan ilmu yang tersebut di dalam Minhajul Abidin, dan ilmu yang tersebut di dalam Bidayatul Hidayah, dan ilmu yang tersebut di dalam Mukhtasar Ihya yang hamba terjemahkan di dalam kitab ini, dan ilmu yang tersebut di dalam kitab Hidayatus Salikin yang hamba terjemahkan daripada kitab Bidayatul Hidayah dan lainnya. Baik, kita nak sambung ni berkenaan dengan faedah ataupun manfaat menuntut ilmu, kelebihan orang yang menuntut ilmu, tu tajuk dia. Kita sambung lagi. Kata Syekh dan kata Imam Syafi'i. Ni kata Imam Syafi'i. Kitab Sairus Salikin ni, Tok Guru ni, Syekh Abdul Samad Al-Palembang, dia susun mula-mula sekali dia bawa dalil ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran dulu. Tu dalil paling tinggi sekali. Sehingga tak ada siapa boleh lawan dalil tu. Sehingga kalau ada sebut dalam ayat Quran, siapa yang sanggah, kafir dia. Kan? Sebab ayat dalil Quran tak boleh tikai langsung. Sikit pun tak boleh tikai. Sebab jelas itu ayat Quran, firman Allah. Lepas daripada letak dalil Quran, Tok Syekh bubuh dalil hadis Nabi pula. Hadis paling tinggi sekali taraf dia namanya hadis Qudsi. Hadis Qudsi ni dia Allah yang kata, tapi yang sampaikan Nabi. Yang kata tu Allah, tapi yang sampaikannya Nabi. Tu panggil hadis Qudsi. Dia bukan Al-Quran, tapi tetap kata-kata Allah juga. Tu hadis Qudsi nama dia. Bawah daripada hadis Qudsi, lepas daripada Tok Syekh buh hadis Qudsi, dia buh hadis-hadis Nabi yang lain-lain. Hadis-hadis Nabi yang lain-lain ikut dia punya istilah hadis lah, mustalah hadis. Tergantung atas dia punya martabat dia. Paling tinggi sekali hadis sahih, hadis mutawatir. Lepas tu baru turun hasan sahih, baru turun kepada hadis-hadis yang lain. Hadis, last sekali hadis dhaif. Hadis dhaif selalu kita ulang banyak kali. Hadis dhaif bukan hadis palsu. Seperti mana ada setengah pihak cuba mengelirukan masyarakat awam dengan memburuk-burukkan. Dia kata amalan ni hadis dhaif ni, tak payah buat ni. Hadis dhaif bukan palsu. Hadis yang palsu dipanggil hadis maudhu' nama dia. Maudhu' tu maksudnya hadis tu Nabi tak kata, tapi dia kata Nabi kata. Tu baru palsu. Nabi tak cakap. Jadi hadis dhaif bukan maksud hadis tu lemah, kata Tok Guru kami. Tapi maksud hadis dhaif tu maksud periwayat dia tu ada masalah, ataupun mungkin kajian terkini
Tak jumpa siapa yang merawikan hadis tu. Lalu kalau kita mendalami pengajian ilmu agama, khususnya dalam bidang hadis, kita akan jumpa hadis-hadis yang ditulis di dalam kitab-kitab tasawuf. Seperti kitab Sairus Salikin ni yang kita baca ni, atau Hidayatus Salikin, atau Minhajul Abidin, atau kitab Ihya Ulumuddin. Banyak hadis yang kadang-kadang kalau kita pergi cek dalam kitab-kitab Sunan Tis'ah, atau Sunan Tis'ah, 9 kitab hadis yang paling masyhur. Pertama Sahih Bukhari, lepas tu Sahih Muslim, lepas tu An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Imam Ahmad. Ada sampai 9 semua sekali. Ada 9 kitab hadis yang paling sah. Nah, jadi kadang-kadang macam saya duduk ngaji, kadang kita jumpa hadis dalam kitab, kita cari dalam 9 ni. Dia ada dalam komputer, ada dalam application pun ada. Kita tulis je, dia keluar lah. Jadi kita tulis, dia tak keluar. Mana hadis tu tak ada dalam kitab 9 hadis yang besar ni. Bila tak ada, itu yang kadang-kadang orang meletakkan hadis ni tarahnya dhaif. Bukan maksudnya hadis tu tak betul, tapi boleh jadi orang sekarang ni tak jumpa mana sumber hadis tu. Lepas tu saya suka dengan penjelasan daripada Baba Ridauddin, seorang ulama kita lah, Tok Guru Baba Ridauddin. Dia kata bila dia baca kitab, hadis tu ditulis la aslahu, tidak ada asal, maknanya tak jumpa sumbernya. Dia kata tak jumpa sumber tu bukan maksud hadis tu tak betul, bukan maksud hadis tu palsu. Itu maknanya kita yang tak erti, tak jumpa mana datang hadis tu, mana sumber. Pengarang kitab dia jumpa. Mana siapa cerdik, siapa bodoh? Pengarang kitab cerdik, kita bodoh. Sebab kita tak erti mana datang hadis tu. Pengarang kitab dia erti. Apa tanda dia erti? Kalau dia tak erti, takkan dia bubuh dalam kitab. Ingat orang biasa-biasa ke yang tulis kitab ni? Ingat macam setakat macam kita ni datang semayang 5 waktu, bolehlah karang kitab. Tak cukup. Nak mengaji tahun-tahun. Syekh Daud Al-Fatani, Syekh Daud Al-Fatani, orang Patani, tempat kita kak, ulama alam Melayu. Di dalam manakib riwayat cerita tentang kehidupan dia, dia mengaji di Mekah 30 tahun. Lepas tu sambung pula di Madinah 5 tahun lagi. 35 tahun tanpa balik ke tanah Melayu langsung. Selama 35 tahun tu. Mana kalau pergi mengaji, masa dia pergi mengaji tu usia dia remaja. Balik tu tua dah. 35 tahun mengaji tanpa balik terus baru jadi ulama besar. Hari ni ambil degree 4 tahun je dah ngaku ulama. Kok mana? Boleh pikai pula ulama-ulama dulu. Logiknya situ kita fikir dah, orang ni mengaji lama, dia mengaji kejap, boleh ke standing? Saya anak murid Tok Guru Siddiq Noh, boleh ke saya kata saya ilmu saya setara dengan Tok Guru saya? Tak standing. Banyak lagi kita tak erti. Kalau kata ilmu tu, kalau tak dia katalah ilmu tu standing, baru tahap ilmu standing. Amal standing? Amal tak standing. Amal jauh lagi. Macam contoh saya dengan Tok Guru saya, katakanlah saya habis dah mengaji, segala ilmu dalam kepala dia saya serap habis dah, kata contoh. Tapi adakah saya standing lagi dengan guru? Tak standing tak. Sebab apa? Sebab dia ada pengalaman yang saya tak ada. Pengalaman apa? Kena tahan air seh. Sungguh. Orang yang pernah merasai, dia tahu. Dia ada rasa jiwa pengorbanan, perjuangan. Kita tak ada. Kita cakap dekah, pampung, nampak lampu biru senyap. dah cakap dah. Takut pula dah. Dia tak takut. Sebab apa? Dia ada pengalaman dah, perjuangan dia. Sebab tu kita takkan boleh standing dengan orang dulu. Sebab tu saya cakap, ilmu duniawi lagi ke depan, maksud lagi ke depan, lagi mendatang ni, lagi hebatlah ilmu tu. Ilmu duniawi tu makin hebat. Kita tengok kecanggihan telefon bimbit kita sudah. Dulu telefon bimbit macam botol air anak-anak kita buat gitar dikau. Besar dabak ini. Si adik ni ada area dia tu. Angkat-angkat patah, dah tak dengar pula suara. Telefon lama. Dah besar. Sekarang makin lama makin canggih, dia buat makin lama makin nipis. Lepas ni nipis sangat.
Macam kertas. Kita tak tahu. Nak betul makin cik lagi kecil gini. Hello. Ni entak kat telinga, masuk dalam telinga. Ada. Tengok kunci, sekarang keyless. Dulu ada kunci kena pulah bengkok besi-besi kunci. Lah kali tak ada kunci, dia tak dalam poket. Duduk tekan punat, start. Bunyi. Akan datang tak payah tekan, duduk. Bangun, mati. Makin lama makin canggih. Itu ilmu dunia. Adapun ilmu akhirat, lagi ke depan lagi kurang. Bukan lagi hebat, tak. Yang hebat yang dulu. Sebab apa saya cakap begitu? Sebab lagi kita ke depan, lagi kita jauh dengan Rasulullah. Paling tinggi ilmu siapa dia? Rasulullah. Jadi orang yang lagi dekat dengan Rasulullah, lagi tinggilah ilmu dia. Tiba-tiba hari ni punya orang baru mengaji, itulah tadi saya kata 4 tahun baru degree, dia boleh tikai ulama' dulu-dulu. Allahu Akbar. Berat. Ni ada satu isu baru duk dibahas-bahaskan. Saya pun pening tak? Depa ni lah. Tak ada kerja ke? Baik kita bahas benda yang mustahak pada masalah umat. Bahas tentang zikir bergerak gini. Macam geng-geng tarikat. Lepas tu bahas tentang dalam berzikir membayangkan muka syekh. Kita pejam mata bayang muka tok guru kita. Memang ada dalam setengah tarikat, dia ajar macam tu pada anak murid dia. Permulaan zikir membayangkan muka guru. Ada. Memang ada. Kita duduk dalam tarikat, kita ada dengar lah, ada belajar lah benda-benda macam tu. Lepas tu duduk tikai. Yang paling ni teruk sekali, dia tikai tentang zikir hu. Dia kata hu apa macam beruk. Dia kata tu kata, padahal benda ni amalan orang dulu lagi lama dah. Kita yang tak erti. Kita baru dengar hari ni, padahal dah lama dah. Orang dulu pakai lama dah. Sehingga Allah berikan macam-macam kelebihan pada dia. Karamah macam-macam. Kita mana ada karamah hari ni? Tak ada. Tu orang dulu. Sebab apa ni amalan-amalan? Kita jangan kadang-kadang macam contoh isu Yaqazah. Yaqazah ni maksud Yaqazah bertemu Nabi dalam keadaan jaga, bukan dalam keadaan tidur. Kalau tidur tu kita panggil mimpi. Tapi Yaqazah ni dia bertemu Rasulullah, jumpa Nabi tapi dalam keadaan jaga. Ni bila kita cerita ni jadi ada orang tikai. Tak, benda ni kita tak tahu. Tak, kita tanya soalan mudah je. Allah berkuasa atau tak berkuasa mendatangkan Rasulullah di depan kita? Soalan tu mudah. Kalau ngaji tauhid, akidah, kemah, boleh jawab lah. Kata berkuasa lah. Sebab Allah maha kuasa atas segalanya. Dah takkan Allah tak boleh nak buat? Allah boleh buat. Apa masalah bagi Allah? Cumanya orang yang bercakap tu, sama ada dia bercakap benar atau bohong, itu urusannya dengan Tuhan. Kita tak tahu. Boleh jadi benar, boleh jadi mungkin tak benar. Kalau benar sungguh pun nak pelik buat apa? Saidina Umar tengah khutbah atas mimbar, boleh cakap belakang bukit. Dah nampak kat mana? Padahal dia dalam masjid. Siapa punya kuasa? Kuasa Saidina Umar? Tak, kuasa Allah. Apa tu? Tak usah pelik lah. Ada orang kata dia jumpa Nabi. Kenapa? Mana kita nak tahu? Mungkin betul, kita tak tahu, kan? Kita sangka baik dah. Kan? Tapi kalau tengok macam mabuk ketum je cakap jumpa Nabi, tu sangka baik apa dah gitu. Ada mata muslim je gitu. Itu merepek. Dan ini dia, kita tengok perwatakan dia, warak dia. Macam ni lah Tok Syekh ni. Dia tulis hadis, tapi dia tak beritahu hadis ni mana sumbernya. Kita sangka baik sebab yang tulis ni bukan orang biasa. Takkan dia jahil, takkan dia tak tahu. Ilmunya saja kalah kita, tak payah kata ilmu. Amalnya saja pun kalah dah kita. Dia punya semayang sunat agak-agak berapa rakaat banding dengan kita. Dia hafal Quran, hafal hadis, macam-macam. Kan? Kita jauh sangat. Gitu. Ni hari ni zaman tak ada adab. Tak ada adab. Kita kalau tidak tahu, jangan bercakap. Jangan terus menghukum.
Ternampak ada sekarang ni zaman, dia tak macam zaman dulu. Zaman dulu dia media tak cepat. Paling kuat pun media zaman dulu surat khabar je. Zaman lah ni canggih, WhatsApp laju. Aksiden dekat highway seminit kita tahu dah. Sekali ada orang hantar gambar. Nak, tak payah tunggu berita pukul 8. Nak, kita tahu dah. Buka berita tahu dah, kita kata. Sekejap je. Dalam masa berapa saat, berapa minit, pop, masuk. Nak, mana jalan jam apa semua tahu. Nak? Sampai speed track pun dia tahu. Polis tu ambil gambar dia ambil gambar polis tu. Dia pun dalam WhatsApp group, jaga-jaga sini ada polis. Nak, punya nak kata ni. Jadi bila jadi macam tu, adalah kata-kata tangan dia ambil gambar orang berzikir. Dia tarekat ni, kalau kita tak belajar atau kita tak gerti kan, kita bukan ahlinya, kita memang sangka pelik dengan mereka. Tapi cuba dalami dulu, kenal apa sebab dia buat macam tu. Belajar, tanya. Gilah duduk dekat. Ni tak tahu terus menghukum. Tarekat Nasyabandi, dia ambil kain selubung. Dia ambil kain putih, selubung tutup dengan muka-muka. Lepas tu zikirnya silang tangan. Ada 2 tasbih, satu tasbih panjang, satu tasbih pendek. Nah, mula la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lama-lama hilang perkataan la ilah tu, tinggal Allah. Allah, 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 Allah. Lah kali Allah tu hilang, tinggal hu. Dalam kitab ni ada nanti, Sayyidul Salikin ni. Dia ada cerita, jilid nombor 3 kalau tak silap. Hu. Ada sebab hu tu pun dia. Hu tu domain. Kata ganti nama dengan maknanya dia. Dia tu siapa? Allah. Dia tak nampak dah yang lain. Dia nampak Allah dengan dia. Dia Allah. Itu panjanglah kalau kita nak cerita. Tapi nak ceritanya, bila tak tahu, janganlah pandai-pandai menghukum. Itu dia viral. Dia kata tengok zikir sesat ni. Oh, sedap gamak cakap orang sesat. Nak? Yang minum arak apa semua. Yang tikam nombor ekor. Nak? Yang menaja konsert ni bulan 10 nak buat konsert apa, Justin Bieber. Yang tu tak nak pula kita kata ni apa benda ni, tak nak pula nak komplain, nak marah. Orang berzikir goyang kepala. Tak, saya nak, soalan ni kita mudah je. Kita pecah pada dua je. Nabi kata halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal itu jelas, haram itu jelas. Bila dia berzikir, dia goyang kepala, adakah salah dan jahat perbuatan dia? Tu je soalan. Jahat ke dia goyang kepala? Kita dengar lagu raya pun ngangguk. Selamat. Tu lagu raya. Tak ada pun orang kata apa ni hangguk dengar lagu raya. Dah kalau tu zikir, ingat Allah. Allah. Dia asyik, namanya asyik. Dia terasa kelazatan tu sehingga nak membawa kepada goyang. Bukan teruk-teruk goyang sampai cabut kopiah ke apa. Bukan sampai panjat kipas. Panjat kipas tu mengarut lah. Tak ni gini. La ilaha illallah. Ada. Itu pun jadi isu. Allahu Akbar. Tu dia jadi membahaskan perkara remeh-temeh. Tok guru kami saya ingat. Tapi saya tak ingat nama ulama tu. Tapi Tok guru pernah cerita satu cerita di pondok. Dia kata ada zaman dahulu ada satu orang ulama di sebuah negeri. Tiba-tiba ada orang tanya soalan pada dia. Kalau tengah semayang, nyamuk datang ketik, dia pun tampar nyamuk tu, darah. Jadi orang tanya macam mana hukum semayang dia, ada darah tu. Darah ni kan najis. Jadi semayang dia macam mana, batal ke apa ke? Tanya soalan tu. Dia tak boleh nak jawab. Dia pun sanggup berjalan jauh mencari ulama yang lebih alim untuk menanyakan soalan tu, sehingga dia melangkau negeri dia. Dia keluar daripada negeri dia. Zaman dulu susah nak cari ulama sebab ulama kurang. Jadi terpaksa langkau negeri lain, pergi cari ulama yang lebih alim. Dan pada ketika zaman tu, negeri dia tadi ni, ulama yang tadi ni, negeri dia tengah berlaku peperangan. Tentera Islam sedang berperang dengan tentera Mogul. Tentera Mogul yang Taj Mahal tu kan, tentera Mogul tu tengah perang. Jadi dia pun pergi naik unta ke apa tak tahu, jalan pergi ke negeri yang lain untuk mencari ulama yang lebih alim. Jumpa tok guru lebih besar lagi lah, alim lagi. Tanya dia. Dia pun tanya apa hukum darah nyamuk gini. Ulama yang kedua ni, ulama yang lebih alim ni jawab, kamu datang jauh-jauh ke tempat aku, dia semata-mata kamu nak tanya hukum darah nyamuk.
Kamu tak nak tanya ke hukum darah orang Islam dibunuh beramai-ramai? Yang tu kamu tak nak kupas, kamu tak nak tanya. Kamu tanya darah nyamuk. Itu yang menjadi masalah pada kamu. Maksudnya sini macam zaman kita hari ni, kita berbahas tentang perkara yang kadang perkara tu perkara khilafiyah, kunut tak kunut, tahlil tak tahlil malam Jumaat. Bahas benda tu. Nak buat sila bukan buat, tak nak buat lantak tak nak buat. Nah, isu yang paling besar tu kilang arak tak tutup-tutup lagi. Sedangkan tu tak ada khilaf di kalangan ulama. Malah Quran dan hadis mengatakan haram. Yang tu macam mana cerita? Kenapa tak bahas benda tu? Macam mana tak mikirkan macam mana nak bagi tutup benda tu? Bincang lah. 14 negeri, 14 mufti, 14 jawatan agama. Bincang habis. Ni macam mana nak buat? Patutnya tu masalah lebih berat, lebih ketara. Masalah sosial. Masalah anak-anak muda kita hari ni tak semayang. Masalah akidah songsang. Tu masalah yang lebih berat. Tu kadang pelik teks khutbah Jumaat, makanlah buah-buahan tempatan. Ada kadang tu. Tapi raya bila tak tahu, dulu punya raya lah kot, bukan yang baru-baru ni. Selamat menyambut hari raya. Khatib ucap dalam khutbah dia. Tapi mimbar ingin berpesan, kuncilah rumah sebelum keluar balik ke kampung. Benda tu tak payah pesan, tak apa. Itu benda umum sahaja. Nak pesan biar pesan. Jagalah ibadat walaupun kita bersukaria. Boleh tahan kira. Bahas bab akhirat, bab kunci rumah apa semualah. Itu sembang jadi masa nak sarung selipar boleh sembang dengan kawan. Nanti kunci rumah. Tak apa. Sebab dia bukan masalah kritikal. Ni masalah akidah, masalah agama kritikal. Dan kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, talabul ilmi, tuntutlah ilmu. Talab tu makna tuntut. Al ilmu afdala, lebih afdal. Afdala ni maksudnya lebih banyak pahala. Maka na aktsara fi'lan kana aktsara fa'lan. Lebih banyak perbuatannya maka lebih banyak pahalanya. Makna afdal di sini dengan makna lebih banyak pahala. Jadi menuntut ilmu lebih banyak pahalanya. Afdal situ min salatin nafilah. Min daripada, makna daripada sini makna bandingan, nisbah. Bandingan menuntut ilmu dengan siapa? Nak banding dengan siapa? Banding dengan solatun nafilah. Solatun nafilah tu apa? An-nafilah artinya sunat, sembahyang sunat. Kata Imam Syafi'i, menuntut ilmu lebih utama daripada solat sunat. Makna lebih utama sini dengan makna lebih banyak pahala daripada sekadar sembahyang sunat tapi tak menuntut ilmu. Itu maksud dia. Bukan suruh tinggal sembahyang sunat dah. Kita menuntut ilmu dan sembahyang sunat itu paling baik. Yang tak betul sembahyang sunat dia jaga sangat, menuntut ilmu tidak. Mana? Tahun Ramadan tarawih kan main. Assalamualaikum. Dia gerit. Sampai ngang-ngang mulut. Sampai sebut pun salah. Orang sallallahu wasallam ma'alaih. Ma'alaih bukan sallallahu wasallam alaih. Mim tu tak mati. Mim tu hidup dengan baris atas. Tapi itulah kesan bila tidak menuntut ilmu, tapi hanya beramal sahaja. Akhirnya sembahyang sunat bukan bagus. Sembahyang sunat tarawih, bila tolak meja ke tengah, tazkirah keluar. Bahagian untuk ilmu tak mau. Padahal tu afdal, dia kata. Imam Syafi'i kata. Sebabkan nak raikan hadis-hadis ataupun kata-kata seperti inilah, ada setengah masjid nak usahakan juga buat tazkirah walaupun sekejap supaya dapat fadilat menuntut ilmu tu. Supaya ada, sebab bulan bertuah, bulan yang digandakan pahala. Lepas tu buat pula amalan yang sangat afdal. Berganda-ganda lah pahala. Talabul ilmi afdala minas salatin nafilah. Nanti kita tengok kenapa Imam Syafi'i kata macam ni. Apa sebab? Nanti kita hurai. Sebab apa kata menuntut ilmu lebih afdal daripada sembahyang sunat? Artinya bermula menuntut ilmu itu terlebih afdal daripada berbuat sembahyang sunat. Baik, syahdan.
Syahadah ni maknanya nota tambahan untuk diperingatkan pada kita. Ketahui olehmu, maksud ketahui olehmu, maka hendaklah mu kena tahu. Jadi kita ambil tahu. Hai segala orang yang menuntut ilmu. Dia kata kita lah. Wahai geng-geng orang yang menuntut ilmu. Kita ni, menuntut ilmu ni. Kerana akhirat. Kalau kerana dunia tak masuk dah dalam bicara ni. Ini orang yang nak menuntut ilmu kerana akhirat. Dia nak pesan apa kat kita? Kalau yang menuntut ilmu kerana dunia, dari awal lagi keluar dah, tak masuk dah dalam bab ni. Jadi dia kata, hai orang yang menuntut ilmu kerana akhirat itu, bahawasanya segala ayat Quran, okey, kita dengar satu-satu. Dia kata bahawasanya segala ayat Quran dan segala hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan segala perkataan ulama, kemudian dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya empat dah situ. Segala ayat Quran, segala hadis, segala perkataan ulama, segala perkataan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan ilmu. Jadi maksudnya sini, mana-mana ayat Quran kalau ada sebut tentang ilmu, atau mana-mana hadis yang ada sebut tentang ilmu, atau mana-mana kata ulama atau kata sahabat Nabi yang menyebut tentang ilmu, dan kelebihan orang yang menuntut ilmu, ataupun berkenaan dengan kelebihan menuntut ilmu, dan kelebihan orang yang mengajar akan ilmu, dan juga kelebihan ilmu ataupun kelebihan menuntut ilmu, ataupun kelebihan mengajar akan ilmu, itu hanya sungguhnya murad. Murad tu maksudnya makna yang dikehendaki. Jadi hanya sungguhnya murad atau maknanya ilmu itu dengan ayat itu, iaitu ilmu yang memberi manfaat. Panjang dia punya ayat dia. Saya ringkaskan bagi mudah faham. Maksud dia kata, kalau kita baca ayat Quran atau baca hadis Nabi atau baca kata-kata ulama atau sahabat-sahabat Nabi yang ada menceritakan tentang kelebihan ilmu, kelebihan mengaji ilmu atau kelebihan mengajar ilmu, ilmu yang dia maksudkan dalam ayat Quran, hadis dan kata-kata ulama tadi tu, ilmu yang dimaksudkan itu ialah ilmu yang memberi manfaat, maksud dia. Adapun ilmu yang tidak memberi manfaat tak masuk dalam tu. Tu maksud dia. Manfaat pula, manfaat pada apa? Ilmu yang memberi manfaat pada agamanya, dan memberi manfaat di dalam akhirat. Mana ilmu yang memberi manfaat pada urusan ibadahnya, urusan akhirat dia. Kalau urusan dunia itu tak masuk. Sebab tu ilmu dunia dia tak sampai tahap wajib. Paling tinggi dia boleh pergi pun sekadar sunat. Mengaji ilmu matematik ke sains ke apa ke, itu pun kalau nak jadi ia tahap sunat, dia kena niat mengaji tu untuk tolong agama Allah. Aku nak mengaku ngaji sains tinggi-tinggi ni sebab nak jadi saintis Islam, supaya aku dapat buat ubat-ubat yang sah orang Islam buat. Sah ubat tu halal daripada sunnah-sunnah Nabi, daripada madu. Kadang sekarang ni ubat kita banyak daripada luar, orang bukan Islam buat, kita pun tak tahu. Bubuh macam-macam ke apa, kita main telan gitu je. Sebab tu orang yang, minta maaf cakap lah, orang yang biasa makan ubat, saya nak tanya, adakah ubat dia semakin berkurang atau makin bertambah? Mula sepapan, appointment jangan lupa, doktor kata bulan depan, bulan depan 2 papan. Lah kali sebekas ni bawa balik kampung. Lah mak bawa apa tu, beg besar tu, ubat gitu. Penuh. Orang dulu-dulu ada kat 2-3 papan. Apa dia, petai. Yang kita macam-macam pil. Ada. Tu. Tahulah. Saya pun, sebab tu pada saya lah, kalau selagi boleh usaha dan ikhtiar cara ubatan tradisional dan Islamik yang neutral, kita pakai bahan-bahan makanan, tumbuh-tumbuhan, itu lebih baik. Sebab ni kita tak tahu bahan kimia ni lah, kita tahu ingredient dia apa, bahan dia apa, siapa yang buat kita tak tahu. Kita ni hidup kena jaga-jaga di akhir zaman ni. Nah, hari ni orang dia banyak menipu daripada betul. Sebab semuanya jadi bisnes, tahu tak sekarang ni. Kesihatan pun jadi bisnes, pendidikan pun jadi bisnes, sebab orang nampak untung. Pertama aku cakap, kadang pendidikan, tak payah kata pendidikan duniawi, pendidikan akhirat pun lebih kurang. Kadang-kadang minta maaf cakap, buka sekolah agama, sekolah tahfiz,
nak supaya nama naik. Jadi dia tak nak ambil ramai sangat, dia ambil dalam 10 orang, 20 orang. Lepas tu tahfiz pula tu yang boleh betul-betul baca elok, lancar, baru ambil. Sebab apa? Mudah. Sagi dia senang keluar jadi hafiz Quran. Orang kata keluar mana ni hafiz ni? Tahfiz tu. Dah yang tak erti baca, nak campak ni. Tak layak masuk sekolah kami. Lepas tu, kawan tu bodoh sampai bila? Nak erti macam ni. Ini kadang-kadang salah tak? Sebab tu saya cakap, kita buat kerja agama ni, nak angkat agama Allah atau nak angkat kita sebenarnya ni? Nak angkat diri ke atau nak angkat agama Allah? Itu yang jadi masalah. Tu. Nah. Kena azan dulu ke macam mana? Teng bunyi dah tadi. Terus je. Terus je. Ni kuliah pertama kan? Ya, panjang sikit. Lama tak kuliah. Baik. Mana tadi? Hilang tadi. Dan segala bukan. Dan kelebihan orang menuntut ilmu, mengajar akan ilmu itu, dan hanya sungguhnya murad dengan ayat itu, iaitu ilmu yang memberi manfaat pada agamanya dan memberi manfaat di dalam akhirat. Okey, apa makna manfaat? Makna manfaat ialah memberi hasil. Hasil, okey macam ni. Kenapa kita dinamakan majlis ilmu ni dinamakan taman-taman syurga? Syurga tu tak apa dah, taman. Kenapa diistilahkan dengan taman? Raudah, taman. Bila kita sebut taman, kita bayang apa? Bayang bukan bidadari nanti dulu. Nah, kita bayang kehijauan, bukan keorenan. Kita bayang kehijauan. Hijau apa maksud hijau? Pokok-pokok. Tu taman. Dia boleh kata kita boleh kata tak dinamakan taman kalau tak ada pokok. Mana ada orang kata taman kalau pokok tak ada, padang pasir. Orang tak kata taman padang pasir. Nah, taman ni mesti ada rumput, ada pokok. Tu taman. Jadi simboliknya ulama menyebut bahawa ilmu itu seperti pokok. Sebab tu disebut taman-taman syurga, kerana dalam taman tu ada ilmu. Ilmu tu apa? Pokok. Dia banyak lagi rumput-rumput apa semua tu. Yang lain-lain ni semua aksesori je. Aksesori, macam aksesori kereta, spoiler, keting apa semua tu. Tapi main besar dia, paling utama dia ialah pokok. Pokok tu paling utama. Pokok itulah 3 jenis ilmu: tauhid, fiqh, tasawuf. Ni namanya fardu ain. Fardu tu wajib, ain tu makna individu. Mesti ada pada setiap kita. Sebab itulah orang Melayu dulu-dulu buat baju Melayu ada 3 poket. Sebab apa? Nak mengajar pada kita, setiap daripada kita orang Melayu yang mengaku agama kita Islam, 3 bekal mesti ada pada kita. Jalan mana pun kita pakai baju tu, mesti 3 bekal ni bawa ke mana kita pergi. Apa dia bekalnya? Bekal tauhid, bekal fiqh, bekal tasawuf. Sebab itulah poket yang pertama dia duduk di sebelah kiri, tidak di sebelah kanan. Kalau dia duduk sebelah kanan, tukang jahit tu tak erti, tak ngaji tu. Dia belah kiri. Dan dia 3, tak boleh jadi 4. Pernah tengok baju Melayu 4 poket? Tak ada. Moden tak tahulah, dia reka-reka tak. Tapi yang tradisional betul-betul asalnya 3. 1, 2, 3. Kenapa duduk belah kiri? Sebab kat kiri ni ada apa? Jantung. Jantung bahasa Arab panggil qalbun, hati. Hati ni tempat tilikan Allah. Jantung fungsi dia apa? Dalam segi organ, kita mengaji sains, dia menyebarkan darah ke seluruh anggota badan. Bergerak jantung, bergeraklah badan kita. Stop jantung, game over. Habis kita. Tu makna penting jantung tu. Jadi yang pertama atas tu namanya tauhid, yakni akidah. Akidah ibarat jantung. Ada akidah, Islamnya hidup. Akidah tak ada, Islamnya mati semati-matinya, tak bergerak. Islam dia tak akan bergerak. Tu akidah duduk sini. Lepas tu 2 poket bawah ni, fiqh dan tasawuf mengiringinya, mengiringi ilmu akidah. Kena ada juga. Lepas tu juga dia ada 5 butang kat tengah ni. Kenapa letak tengah? Di sebagai pasak atau tunjang kepada diri kita. 3 butang kat bawah, 2 butang kat leher. Ada 5, bilangan dia 5 kerana tertegak kepada kita rukun Islam yang 5.
Nah, dua yang ditekak ni adalah dua kalimah syahadah. Tu dia baru baju tu tak masuk samping ni. Tu sebenarnya kaitan Melayu dengan Islam cukup kuat. Tapi kita hari ni dijauhkan. Dibawa anasir-anasir barat sehingga kita tinggalkan kemelayuan kita dan akhir sekali kita meninggalkan keislaman kita. Tak ada dah jati diri. Kan? Situ. Jadi itu penting pokok. Jadi batang pokok tu ialah ilmu tauhid. Sebab tu kebanyakan pokok yang saya tahulah, kebanyakan pokok batangnya mesti satu. Mungkin ada pokok jenis batang dua, saya tak tahulah. Tapi biasa kita tengok mana-mana pokok batangnya satu. Itu menunjukkan akidah mesti satu. Akidah tidak ada mazhab-mazhab. Tak ada. Nabi kata umat aku akan berpecah kepada 73 golongan. 72 masuk neraka, hanya satu sahaja yang selamat. Maknanya selain daripada akidah ahli sunnah wal jamaah, kafir belaka dan sesat, takkan masuk ke dalam syurga. Jadi akidah satu, batangnya satu. Tu ilmu tauhid. Kita kena mengaji bagi kemah, biar kemah yang satu. Batu daripada batang pokok dia akan pecah kepada dahan dan ranting-rantingnya. Dahan itu dipanggil ilmu fiqah. Sebab tu dipanggil ilmu fiqah, juga dipanggil ilmu furuk. Furuk tu bahasa Melayunya maksud cabang. Sebab dia cabang daripada batang yang satu. Cabang yang ada pada kita ni ada 4 cabang, iaitu cabangnya Imam Hambali, cabangnya Imam Maliki, cabang Imam Syafi'i, cabang Imam Hanafi. Itulah mazhab dalam fiqah. Mana-mana kita masih lagi berpegang salah satu daripada 4 mazhab, kita dikira benar. Walaupun katalah dia dulu duduk mana tahu, Morocco ke mana, dia ikut mazhab Maliki. Kenapa masalah? Mazhab Maliki pun masih lagi di dalam pokok yang sama, batang yang sama, masih lagi dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Yang tak boleh lain daripada tu. Mazhab mana ni? Mazhab Al-Manjungi dia kata. Dia tak boleh pakai. Dia mesti 4 ni saja. Itu cabang dia. Daripada cabang tu pula akan tumbuh buah-buahan dan daun-daun yang rimbun. Maka buah dan daun yang rimbun itulah, kata ulama, itulah dia ilmu tasawuf. Kerana ilmu tasawuf tu mencantikkan. Cuba bayang pokok yang tak ada daun, tak ada buah. Orang panggil pokok botak. Orang tak ada orang nak ambil gambar. Kalau ambil gambar pun buat filem hantu. Pokok jenis nampak seram gitu. Ataupun kita tanam pokok buah. Beli benih kan main semangat, beli musang king. Musang ada, king tak ada. Dah buah tak hasil. Lama dah tanam kat puluh tahun, tak ada buah. Lama kita fed up dengan pokok tu. Apa punya pokok? Tak ada faedah, tak ada manfaat, aku tanam hang. Apa sebab tak ada manfaat? Tak ada buah. Jadi ilmu yang memberi manfaat di sini maknanya ilmu tasawuf. Tu nak masukkan. Saya panjang cerita melirik sampai ke pokok, nak ceritanya tu bagi kita nampak. Tak gunalah sesebuah pokok itu walaupun dia berdiri batangnya dan berdiri dahannya, tapi tak menghasilkan buahnya dan tak menghasilkan daunnya. Dan tak dinamakan pokok kalau tak ada daun. Memang orang sebut pokok juga, tapi tak ada seri pokok tu. Sebab pokok mesti ada daun. Macam tu. Macam itulah juga. Tak ada guna kita pandai tauhid, pandai fiqah, akhlak buruk, tasawuf tak ada. Ada. Zaman lah ni hati-hatilah, jagalah. Sekarang ni kan, isu ustaz-ustaz ni lebih panas daripada isu artis. Laga melaga. Netizen pun buat hal sama juga. Dia boleh compare, dia ambil video ustaz ni, ambil video dia buat tulis kat tengah tu VS versus. Dia ingat apa? Wrestling, WWE. Ustaz ni lawan ustaz ni, ustaz ni lawan ustaz ni. Waktu follower tak payah cakap dah. Mulut tak ada adab langsung. Tulisan tu mencaci maki alim ulama, pelekeh. Panggil nama terus tak ada adab dah, nak panggil ustaz ke syekh ke tak ada dah. Hilang. Ni zaman bahaya sungguh. Zaman orang dulu-dulu nak kata tok imam pun tak berani, apatah lagi nak kata ke ulama, ke ustaz. Hari ni gambar ulama berani kencing atas gambar. Dah ada setengah-setengah ulama
dia kata dia dapat jumpa Nabi ke, mimpi Nabi ke, mana tahu betul. Sebab dia dekat dengan Allah, mana kita nak tahu. Allah kurniakan dia. Kita yang tak jumpa ni, memang kita tak tahu, kita tak rasa. Kan? Benda tu tak ada yang mustahil. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa nak peliknya? Iaitu ilmu yang memberi manfaat pada agamanya dan memberi manfaat di dalam akhirat. Jadi bila ayat Quran cerita pasal ilmu, hadis cerita pasal ilmu, makna ilmu tu adalah ilmu tasawuf, dia kata. Tu maksud dia. Mana nak menunjukkan mustahaknya mengaji ilmu tasawuf. Ilmu yang paling mesti kita kena mengaji dulu tauhid. Tapi ilmu yang mesti kita karam sampai mati tasawuf. Tok Guru Siddiq Noh dia pesan ke kami. Sebelum Tok Guru dia meninggal, Tuan Guru Haji Hitam. Tuan Guru Haji Hitam ni anak murid Tok Kenali. Dia dipesan kat Tok Guru. Tok Guru kata, sebelum dia meninggal, dia pesan lagi, dia ingatkan banyak kali. Dia kata, Dik, dia panggil Siddiq, Dik lah, nama manja. Antara anak murid kesayangan dia. Dia panggil lah, Dik, ingatlah, dia kata, jangan biarkan harimu berlalu tanpa membaca kitab-kitab tasawuf. Kalau siapa yang selalu follow Tok Guru Siddiq Noh, perasan mana-mana kuliah, dia akan baca kitab tasawuf. Kat Madah ke mana. Antara kitab Hikam, Sairul Salikin, Minhajul Abidin. 3 ni Tok Guru dia pesan. Sebab tu dia buat. Tok Guru dia pesan suruh ulang-ulang. Dia kata dah khatam, baca lagi. Khatam, baca lagi. Kalau ilmu tauhid, bukan tak suruh ngaji ke ilmu tauhid, tapi kita mengaji bagi sah akidah kita. Kita faham dah sifat 20 tu kemah, mana wajib, mana mustahil, mana harus. Lepas tu sifat-sifat Rasul kemah dah, okey lah tu. Tak payah dalam sangat pun tak apa dah. Yang penting kita yakin kemah Tuhan kita macam mana, kita kenal. Ilmu fiqh pula kita mengaji kitab-kitab nipis-nipis tak apa dah. Hidayatus Sibyan, Zadul Muta'alim, tu. Yang asas-asas bab semayang kita, ini air apa, air ni air qaid lazim, ni air mutanajis, ni air mustakmal. Kita kenal lebih kurang. Bab-bab solat, jadilah tu. Bab zakat kita tak berapa pandai sangat, tak apa lagi. Sebab kita boleh rujuk Jabatan Agama, bab tanya ni nak bayar zakat macam mana, apa. Tapi ni bab soal solat kita fardu. Sebab tu kalau baca dalam kitab-kitab fiqh, kitab-kitab pondok lama, paling tebal sekali bab solat. Sebab itu paling mustahak. Itu fiqh kita. Kita mengaji bagi kenal elok, syarat-syarat sah semayang kita faham apa semua, selesai dah. Kemudian bakinya kita mengaji tasawuf tu sampai kita menghembuskan nafas yang terakhir. Baba sepanjang pun dia kata dalam usia-usia sekarang, dia kata dia nak baca kitab tasawuf je, dia kata. Dulu dia ada kat mengajar kitab-kitab yang lain, tapi dia kata kitab-kitab lain ni diserahkan ke anak murid dia. Sekarang dia nak bahas tasawuf je sampai karam, sampai meninggal. Sebab apa? Sebab ilmu tasawuf ini ilmu yang memberi manfaat. Kenapa ilmu memberi manfaat? Dia mengajar kita tentang kebersihan amal kita tu. Kita dah buat amal, kita dah semayang Ramadan 29 malam, kita buat macam-macam tarawih, tapi dengan selek satu je kita pergi sebut, aku sepanjang Ramadan tak pernah tinggal tahajud, batal pahala kita. Itu ilmu tasawuf dia nak ajar yang tu. Sebab apa? Rosak. Sebab kita ada niat nak menunjukkan amal kebaikan kita pada orang. Itu namanya sum'ah. Habis rugi, penat. Ni sebab tu dia kata ilmu tasawuf ilmu yang memberi manfaat. Sebab ilmu inilah yang mendatangkan hasil buah tadi, mendatangkan hasil pahala. Kalau kita tak mengaji ilmu ni, takut-takut kita beramal tapi tak boleh hasil. Ada pokok, ada batang, ada dahan, buah tak ada, daun tak ada. Rugi. Penat saja tanam. Macam tu. Lepas tu dia kata yang dimaksudkan ilmu yang memberi manfaat itu ialah sebenarnya ilmu tasawuf pada agama dan memberi manfaat di dalam akhirat. Seperti yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Abbad dan lainnya, dan beberapa ulama-ulama yang lainlah disebut, yang telah tersebut dahulu itu. Bermula ilmu yang memberi manfaat itu seperti yang disebutkan oleh Sayyidi Abdullah Al-Haddad, Imam Al-Haddad dahulu itu, iaitu ilmu yang tersebut di dalam Ihya Ulumuddin. Ni dia kata ilmu-ilmu tu duduk dalam kitab mana? Kalau rajin pergi ngaji kitab-kitab ni, iaitu kitab Ihya Ulumuddin, dia kata. Dan ilmu yang tersebut di dalam Arba'in Usul, kitab Arba'in Usul.
Dan ilmu yang tersebut di dalam Minhajul Abidin. Sini pun saya tengok senarai ada. Nah, kitab Minhajul Abidin. Ngajilah. Dan ilmu yang tersebut di dalam Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah ni karangan Imam Ghazali. Dia asalnya dalam bahasa Arab. Diterjemahkan oleh Syekh Abdul Samad dalam bahasa Melayu, dinamakan dia Hidayatul Salikin. Kitab Ihya Ulumuddin pula dalam bahasa Arab karangan Imam Ghazali. Datang Syekh Abdul Samad Al-Palembang ni, orang Palembang, orang Melayu kita, dia terjemah ke dalam bahasa Melayu, maka terhasillah nama kitabnya Sairus Salikin. Inilah dia. Jadi Sairus Salikin ni bayang-bayang kepada kitab Ihya Ulumuddin. Hidayatul Salikin bayang-bayang kepada kitab Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah tu pula kitab ringkasan daripada Ihya Ulumuddin. Sebab Ihya Ulumuddin ni tebal. Sairus Salikin ni pun tebal, ada 4 jilid. Nah, kita baru jilid 1, slow pula tu baca. Kena pula ustaz tak datang pun time bila nak habis tak tahu. Kan? Tu. Dan ilmu yang tersebut di dalam Mukhtasar Ihya yang hamba terjemahkan di dalam kitab ini, dan ilmu yang tersebut di dalam kitab Hidayatul Salikin yang hamba terjemahkan daripada kitab Bidayatul Hidayah. Hamba-hamba tu Syekh Abdul Samad lah maksudnya. Dan lainnya. Kita takat tu. Kita berhenti situ dan kita tanda. Dan demikian lagi, nanti kita baca situ. Cumanya sebelum kita habis ni, saya kupas sikit lah. Tapi memang betul, saya pun mula nampak dah. Lepas tu Tok Guru Siddiq Nur dia tekan sangat ilmu ni. Memang betul. Saya duduk dalam golongan asatizah, kadang kita perasan lah, ada benda-benda kadang dia dah jadi lain, matlamat dia dah lari. Macam saya sebut tadi, bukan nak mengangkat agama Allah, tapi nak mengangkat diri sendiri. Nak mengajar, nak kejar populariti, nak kejar rating, nak kejar like, nak kejar macam-macam. Nak demand, nak hot, nak gitu, nak duit, nak cari bahagian dunia, macam-macam. Dia dah jadi lain niat asal dia. Jadi itu yang boleh merosakkan. Sebab apa? Sebab tak disulami dengan ilmu tasawuf. Sebab tu pondok-pondok mana pun jenis pondok lama lah. Pondok-pondok lama mesti dia akan tekankan persoalan ilmu tasawuf, akhlak, hati tu masalah, kena jaga sangat. Sebab beramal semua orang boleh beramal, tapi nak jaga amal tu bukan semua orang boleh jaga, bukan senang. Kita pula jenis ni, kita jenis manusia ni jenis nak orang bangga dengan kita. Kita nak orang syok dengan kita. Kita nak orang suka dengan kita. Itu masalah. Ingatlah kata ulama, siapa yang mencari kemuliaan di sisi makhluk, maka dia akan mendapat kehinaan Tuhan. Tapi siapa yang mencari kemuliaan Tuhan, kemuliaan daripada Allah, maka bersiap sedia pula mendapat kehinaan makhluk. Kadang-kadang orang yang betul-betul ikhlas cari kemuliaan Allah, dia pula yang kena kutuk, kena hina, kena fitnah macam-macam. Tapi tak apalah, sebab dia mencari kemuliaan Allah. Ada orang dia mencari kemuliaan makhluk, tapi sebenarnya dia tak dapat kemuliaan daripada Allah, malah dia mendapat kehinaan daripada Allah. Lepas tu kadang-kadang cakap ikut supaya telinga orang dengar tu sedap, maka tak berani nak cakap benda yang boleh menyentuh perasaan orang. Kadang walaupun benda tu benda yang benar salahnya tu, tapi tak boleh cakap. Oh ini tak boleh cakap. Nanti kan orang marah ni. Bukan masalah orang marah tak marah, tapi masalah betul tak betul, salah tak salah. Lagi-lagi pula kalau perkara tu menyentuh pihak-pihak tertinggi, kerajaan, menteri dan sebagainya, agung, sultan, sampai tak boleh nak cakap, tak boleh nak tegur. Habis macam mana nak buat? Ini namanya kerja-kerja agama yang mesti kita buat dengan penuh keikhlasan. Sebab tu penting ilmu tasawuf, insya-Allah. Nanti kita akan sambung pula lagi, dia akan kupas lebih dalam lagi. Kenapa dinamakan mengaji ilmu tasawuf itu lebih bernilai atau lebih afdal daripada kita sibuk-sibuk semayang sunat. Bukanlah dilarang semayang sunat, tapi sibuk ke semayang sunat tapi tak mengaji, takut amalnya rosak. Tak mengaji ilmu tasawuf ni, takut amal tu rosak. Sayanglah, macam saya sebut tadi, dia bangkit tahajud malam apa semua, lepas tu kalut pergi cerita kat orang, habis rosak amal. Sebab dia tak faham, dia tak mengaji tasawuf ni. Tu penting lah. Jadi cukup sekadar tu pada malam ini.
yang dapat kita kongsikan. Moga-moga memberi manfaat kepada kita bersama. Kalau tak banyak pun, sikit pun jadilah, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni. Dan macam biasalah ada produk, ada kuih-kuih raya ke apa kat luar tu. Jadi beli sambil niat menderma. Kan? Lama tak beli ni. Kena beli ni. Jadi insya-Allah untuk bantu perjuangan sekolah Tok Guru kita Ustaz Siddiq Noh, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana iman al-mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'mal salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimauti syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Faya Rabbirham abdan nadak wa laysa lahu siwak. Allahumma kshifil ghummata anil ummah. Ya Allah, usirlah kesedihan, kesusahan, kebingungan dan kekalutan fikiran dari tengah-tengah umat ini ya Allah. Allahumma srif annal waba wal bala. Ya Allah, usirlah wabak dan bencana dari kami ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.